Italy is still too weak. Violated the Paris. Abema tak mahu keluar ke? Orang putih dah balik. Itulah ungkapan Mat Kilau kepada Haji Mat Hassan Munas atau Tok Canggut ketika pertemuan mereka di Kedai Lalat, Kota Baharu, Kelantan pada tahun 1966. Berdasarkan daripada keterangan oleh cucu sepupu Tok Canggut, iaitu Ustaz Wan Asrul bin Wan Husin. Perbualan tersebut telah membuka suatu lagi rahsia bahawa Tok Canggut, pahlawan Melayu Kelantan itu tidak pernah mati di tangan British seperti yang dicanang dalam sejarah acuan penjajah, di mana kononnya beliau telah terkorban di dalam pertempuran dengan British di Kampung Dalam Pupuh, Pasir Putih pada 24 Mei 1915. Di dalam pertemuan itu, Tok Canggut menjawab, "Puak ni nak pilih orang putih. Biar mereka dah balik pun, biarlah aku hidup macam ni." Menurut Ustaz Wan Asrul, keadaan Tok Canggut ketika itu sudah uzur dengan umur dipercayai sekitar 116 tahun dan bagi beliau lebih baik memilih untuk mendiamkan diri. Dalam erti kata lain, meskipun tanah Melayu ketika itu sudah mencapai kemerdekaan, bagi diri Tok Canggut, katanya yang paling utama adalah pesanan yang dibawa daripada gurunya Ahmad Al-Fatani, iaitu bebaskan tanah air daripada penjajah, sudah tercapai. Teruskan bersama Pendekar Ilmu dan jangan lupa subscribe kerana ianya adalah satu galakan buat kami anak muda terus semangat dalam menghimpunkan lagi pelbagai kisah sejarah untuk renungan semua. Melalui Ustaz Wan Asrul lagi, Tok Canggut sebenarnya hanya mengalami kecederaan di bahu kirinya ketika kemuncak pertempuran dengan British di Kampung Dalam Pupuh, Pasir Putih pada 24 Mei 1915 dan kemudiannya disembunyikan oleh pengikutnya di Hulu Kelantan untuk menyelamatkan beliau. Sesudah sembuh daripada kecederaan di bahunya, Tok Canggut berpindah ke Macang sebelum kedatangan tentera Jepun ke Tanah Melayu. Mengikut catatan Oxford University, mayat Tok Canggut diarak di sekeliling bandar Kota Baharu dan kemudiannya ia digantung songsang separuh bogel selama 3 hari. Namun ternyata sumber tersebut perlu diragui. Pertama, jika dilihat pada faktor fizikal gambar mayat itu, ianya tidak kelihatan seperti Melayu asli, akan tetapi seperti seorang Sikh. Kedua, sangat tidak wajar bagi seseorang yang mempunyai ilmu agama tinggi diaibkan sebegitu tanpa pembelaan. Gambar mayat itu diperolehi daripada Perpustakaan Bodleian, Oxford, United Kingdom, hasil usaha tokoh sejarah Allahyarham Profesor Datuk Nik Anwar Nik Mahmud ketika melakukan kajian di sana. Menjawab persoalan pertama, Ustaz Wan Asrul menegaskan bahawa penampilan fizikal Tok Canggut adalah Melayu Kelantan asli. Ibunya Cik Mah berasal dari Patani, manakala ayahnya Munas orang Melayu dari Kampung Saring, Pasir Putih. Tidak ada mana-mana anak beranak Tok Canggut berwajah Sikh seperti dalam gambar itu. Malah Tok Samad, iaitu datuk kepada Tok Canggut, adalah Melayu asli dan antara orang yang terawal membuka daerah Pasir Putih, katanya. Persoalan kedua, pada zaman tersebut, Tok Kenali yang juga adik seperguruan Tok Canggut semasa di Jamiatul Fatoniyah di bawah tarbiyah Syekh Wan Ahmad bin Wan Muhammad Zain Al-Fatoni masih hidup. Pasti sebagai orang Islam dan ulama, jika tubuh itu milik orang Islam lain sekalipun, usahakan selama 3 hari di awal cadangan untuk menggantung, pasti mendapat tentangan sekalian ulama.
Tok Janggut yang juga merupakan abang seperguruan kepada Datuk Paduka Perdana Menteri Nik Mahmud pasti tidak akan berdiam diri dengan keadaan tubuh orang soleh diperlakukan sebegitu, kerana mereka sebenarnya telah pun mengetahui bahawa tubuh orang yang bernama Syekh Haji Mat Hassan bin Munas bin Samad bin Raja Bahar masih hidup dan yang digantung tersebut bukanlah Tok Janggut yang sebenar. Kaedah character assassination telah digunakan oleh British untuk menjatuhkan semangat juang rakyat Kelantan pada ketika itu. Perkara yang sama yang pernah dilakukan pada Aki Mat Kilau dan para sahabat yang lain, yang kononnya mereka mati dengan peluru British dan dihebahkan di dalam akhbar rasmi mereka. Hakikatnya, Aki Mat Kilau, Tok Bahaman, Tok Gajah, Mat Kelubi, Mat Lela dan beberapa yang lain lagi tidak pernah mati dengan jasa peluru British. Dengan hadirnya pengisytiharan diri Aki Mat Kilau pada Disember 1969 dan kemunculan Tok Pramu iaitu Tok Bahaman membuktikan bahawa British sememangnya menggunakan kaedah tersebut dan propaganda untuk menyatakan mereka benar dan menang. Tok Janggut merupakan seorang ulama yang berjiwa panglima. Ketika berusia 27 tahun, Tok Janggut telah mula mendalami ilmu agama di Mekah dengan gurunya Syekh Ahmad Al-Fatani yang juga guru kepada tokoh ulama Nusantara iaitu Tok Kenali. Beliau telah mempelajari ilmu persilatan yang diwarisi daripada ayahnya Munas Samad, seorang guru agama dan panglima yang tangkas di Istana Jeram Pasir Putih. Tok Janggut juga seangkatan dengan pejuang-pejuang tanah Melayu yang lain, termaksudlah Mat Kilau, Datuk Bahaman, Tok Gajah dan Haji Abdul Rahman Limbong. Berlaku beberapa siri pertemuan antara kesemua pejuang Melayu itu, tetapi tidak banyak yang diketahui kerana gerakan mereka perlu teliti tanpa dihidu penjajah. Salah satu pertemuan itu adalah dengan ulama Terengganu, Tok Kupaloh pada tahun 1913. Pada pertemuan tersebut, Tok Kupaloh telah berpesan, sekiranya beliau meninggal dunia, Tok Janggut adalah penggantinya untuk meneruskan perjuangan bangsa Melayu dan Islam. Semoga roh Allahyarham Syekh Haji Mat Hassan bin Munas dan sekalian pejuang Melayu Islam yang lain diredai, dirahmati dan mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Al-Fatihah.